Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma nawwir bi kitabika absarana washrah bi sudurana wasta'mil bihi abdanana wa atlif bihi alsinatana wa qawwi bihi jananana wa asri' bihi fahmana wa qawwi bihi azmana bihawlika wa quwwatik fa innahu la hawla wa la quwwata illa bika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Amma ba'd. Alhamdulillah, sekali lagi kita rafakkan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala dapat kita bersama-sama pada malam ini untuk kelas kali yang pertama membincangkan tentang Thariq Thayyibah. Sesi 1 berkenaan dengan qiraat Asim, anjuran Harish Qiraat Center. Dan selamat datang kepada semua yang ikuti dalam Zoom ini, juga yang ikuti rakaman nanti di Facebook ataupun di YouTube. Serta juga ahlan wa sahlan marhaban bikum Fadilatul Syekh Al-Qari dan semua. Mudah-mudahan kita dilimpahkan rahmat dan juga keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Untuk kelas yang pertama mungkin lebih kepada pengenalan sahaja. Ya, belum masuk kepada perbincangan yang khusus tentang apa yang kita sebut perbezaan ataupun cara bacaan bagi qiraat Asim dalam Thariq Thayyibah ini. Jadi hanya lebih kepada memperkenalkan. Ustaz masukkan dalam slide pertemuan pada malam ini, mungkin tak sempat juga nak habiskan. Hanya nak memperkenalkan apa itu Thariq, apa itu qiraat, riwayat. Mungkin dah ada latar belakang sikit dan mungkin ada yang baru join ini mungkin agak tak nampak sebut Thayyibah, apa benda Thayyibah, ya, sebelum ni apa, Asim dan sebagainya. Jadi Ustaz raikan semua, walaupun perbincangan bila dibincangkan tentang Thariq Thayyibah, ia menunjukkan para pelajar, para peserta itu dah pun berada dalam tingkatan yang level yang dah agak tinggi. Walau bagaimanapun tak mengapa, walaupun kita belum habis Syatibi, walaupun kita tak kenal pun lagi Ad-Durrah seperti sebut oleh Kak Datin tadi, kita bergerak serentak. Itu orang panggil cuba amal fastabiqul khairat, kejar-kejar untuk buat kebajikan, dan kita juga bekerja-kerja untuk tambahkan ilmu pengetahuan, ya. Jadi semoga Allah Taala pemudahkan proses pengajian kita, dan juga semoga sedikit sebanyak dapat buka minda kita untuk kita mengenali tentang Thariq Thayyibah, dan kita boleh tahu juga selok-belok perbezaan dengan Thariq yang selalu kita baca. Kita tak tahu apa yang kita baca ni Thariq apa, tak tahu. Jadi kita boleh kenal, ya. Syabas, tahniah sekali lagi Ustaz ucapkan kepada RH Qiraat Center yang beranikan diri untuk memperkenalkan Thariq Thayyibah ini kepada masyarakat umum lah, ya. Semoga usaha ini diberi ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Okey. Okey, baik. Pertamanya Thariq. Bila kita dah sebut Thariq Thayyibah, mungkin di sana ada yang tak tahu maksud Thariqnya apa. Maksud Thariqnya apa. Okey, jadi Thariq ini dari sudut bahasanya adalah bermaksud jalan lah. Way ataupun jalan. Jalan tu bukan makna di sini jalan raya yang kita nak bincangkan. Ia adalah merujuk kepada aliran bacaan Al-Quran nak sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, daripada bacaan kita kepada guru kita, kepada guru-guru dan guru-guru, sampai kepada tabi'in, sampai kepada sahabat, terusnya berakhir kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia ada Thariqnya tersendiri. Itu kita panggil jalan, ya. Okey. Jadi di sini kita tengok pula beza, ya, antara yang disebut sebagai qiraat, riwayat dan juga Thariq. Kita kena tahu perkara ini dulu, seperti mana Ustaz bentang qiraat usul atau metodologi qiraat Asyarah, Thariq Syatibi dan Ad-Durrah. Awal-awal sekali Ustaz masih ingat lagi, Kak Datin minta untuk bagi pengenalan tentang qiraat. So
Ustaz tak sentuh pasal Tauhid dalam pemetangan yang lepas. Hanya merujuk kepada memperkenalkan apa itu qiraat, dalil qiraatnya, maksud qiraatnya, rukun qiraatnya kita bincang, kita sebut lagi maksud kepada 7 huruf, sab'atu ahruf yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, nama-nama imam qiraat, itu kepada latar belakang tentang pengenalan qiraat. Jadi kita tak masuk kepada Tauhid. Jadi oleh kerana bincangan kita nak mula tentang Tauhid Thayyibah, Ustaz rasa perlu kepada kita kenal, ulang kaji balik Tauhidnya apa, qiraatnya apa, riwayatnya apa, Imam Syatibinya siapa, Asimnya siapa, anak muridnya siapa, supaya nanti kita akan jelas bila kita datangkan bila kita datangkan Tauhid yang banyak. Kalau Ustaz boleh tunjuk, mungkin tak nampak, Ustaz kena tutup background dulu sekejap nak tunjuk Yep. Ustaz cuba nan dulu sini. Ada kecil sangat ni besar ni A3 Ustaz print. Alhamdulillah perkongsian juga daripada Ustazah daripada Medan, Darul Mukri. Terima kasih banyak Ustaz ucapkan, mungkin dia join juga pada malam ini ataupun dia tengok rakaman. Jadi terima kasih banyak di atas perkongsian ilmu juga kepada Ustaz, perkongsian ilmu tentang Tauhid, ya. Jadi sebelum kita melihat, ini semuanya adalah Tauhid. Tauhid nak baca jumlah makmum wasil, mutasir, tentang dengun tak dengun, ada banyak lain di sini. Ya. Okey. Jadi sebab itu saya kata kita kena kenal dulu, ulang kaji sekali lagi supaya jelas perjalanan kita, supaya kita belajar Tauhid Thayyibah ini, ilmu-ilmu yang asas kita tahu. Ni kalau kita terus pergi lompat, cara bacanya gini, cara bacanya begini, tapi background tentang Tauhid, tentang Thayyibah tu tak berapa clear. Jadi ibaratnya kita belajar tentang akidah, topik yang besar, tajuk yang tinggi-tinggi, tapi rukun iman, rukun Islam tak bincang. Lastnya tanya rukun iman ada berapa, jadi pening. Sebut rukun Islam jadi pening. Kerana bincang tajuk yang besar-besar, tentang idealism macam-macam. Jadi kita start ulang kaji balik tentang yang basic dulu, ya, untuk pertemuan yang pertama ataupun awal pertemuan yang kedua. Baik. Bila kita katakan satu bacaan yang dinasabkan ataupun yang dinisbahkan kepada imam, yang di kalangan imam 10, saya ini perlu kita ingat balik tentang nama-nama imam qiraat. Tentang nama-nama imam qiraat yang dah beberapa kali kita tunjuk dalam setiap metodologi sebelum daripada ini. Senarai imam-imam qiraat, bila kita nisbahkan bacaan ini adalah bacaan Asim, bacaan ini adalah bacaan Nafi' dan sebagainya, maka ia adalah disebut sebagai, istilahnya disebut sebagai qiraat. Ya, sebut sebagai qiraat. Jadi kita akan kata qiraat Asim, qiraat Nafi', qiraat Hamzah dan sebagainya. Istilah itu bila kita sebut dengan betul menunjukkan ada background tentang asas ilmu pengetahuan tentang qiraat itu kita tahu. Tapi kalau kita sebut okey kita akan baca Tauhid Asim, nampak sangat tak berapa clear yang tu. Kalau tuan-tuan dan puan-puan sebut hari ini saya belajar Tauhid Kisai, jadi tak kena istilah. Bukan kita kata Tauhid Kisai, kita akan kata qiraat al-Kisai sebab kita nisbahkan kepada imam qiraat 10 yang telah disenaraikan oleh ulama seperti Ibn Mujahid, ya. Okey. Kemudian kalau kita nisbahkan pula kepada perawi, iaitu bawah daripada imam qiraat tadi ada anak muridnya. Ya, kalau kita sandarkan bacaan itu kepada nama anak murid kepada imam tadi, maka ia dipanggil sebagai riwayat. Mungkin sebahagian daripada kita, sebahagian besar daripada kita perkara ini dah jelas. Mungkin ada yang baru ikuti. Inilah maksudnya riwayat. Okey.
Kalau kita sandarkan kepada nama murid, kepada imam-imam besar tadi, habis tu nak tahu macam mana imam-imam besar ni siapa? Kita kena ulang kaji semula. Kena cari siapakah imam-imam qiraat. Dah dapat yang senarai itu, ada Ustaz masukkan dalam ni. Ya. Nanti kita tunjuk balik. Okey, di bawah imam-imam qiraat itu ada muridnya. Ada muridnya yang belajar, yang bertalaqi secara langsung dengan gurunya. Maknanya secara langsung ambil daripada Imam Nafi' misalnya. Langsung ambil daripada Imam Asim. Ia dipanggil riwayat atau perawi. Ataupun tidak secara langsung, ada perantaraan. Maknanya di bawah imam qiraat. Ya? Seperti kita kata Hamzah, di bawahnya Hamzah tu bukan direct khalaf ataupun khalad, tetapi ada muridnya yang lain. Jadi walaupun ada perantaraan tersebut, Imam Khalaf, Imam Khalad mengambil daripada anak murid kepada Imam Hamzah, ia masih diistilahkan sebagai perawi kerana kemasyhuran Khalaf dengan Khalad menandingi ataupun mengatasi kepada murid yang ambil direct daripada Imam Hamzah. Itu riwayat, ya. Jadi nak tahu siapa pula yang disenaraikan sebagai riwayat, kita tengok balik list nama-nama perawi-perawi kepada imam-imam qiraat. Okey. Kemudian setelah itu kita dah kenal ini imam qiraat, ini perawi ataupun periwayat. Contoh kita katakan tadi Imam Syu'bah itu sebagai riwayat Syu'bah. Riwayat Syu'bah, perkataan riwayat disandarkan kepada Syu'bah. Riwayat Syu'bah daripada qiraat Asim. Okey. Sebab sebelum-sebelum ni mungkin orang ikut sebut aja qiraat Syu'bah daripada qiraat Asim. Jadi istilah itu tidak tepatlah, ya. Tidak tepat, bukan kata berdosa, tak tepat aja, ya. Jadi kita nak perbetulkan istilah tersebut. Jadi di bawah perawi-perawi itu, bila kita dah kenal nama imam qiraat, nama perawi-perawinya, maka kita tengok pula di bawah perawi itu siapa orangnya. Siapa pula yang kembangkan bacaan Hafs? Siapa pula yang kembangkan bacaan Syu'bah? Siapa pula yang kembangkan bacaan Qalun misalnya? Ya, di bawah dia ada anak murid. Jadi muridnya itu dipanggil Thariq. Dipanggil Thariq. Seperti kita kata Syekh Fadilatul Syekh Hisham misalnya, Dr. Hisham sebagai imam misalnya, ini contoh ya. Imam. Ustaz bertalaqi dengan Fadilatul Syekh, ustaz disebut sebagai perawi. Riwayat Amiri, not Azmiri, Amiri je. Azmiri, masya-Allah, tu alim ulama yang besar. Jadi riwayat Amiri daripada Dr. Hisham misalnya begitu. Di bawah ustaz pula tuan-tuan dan puan-puan dipanggil sebagai Thariq, ya, sebagai Thariq. Dan sudah pastinya tuan-tuan dan puan-puan semua bukan belajar daripada ustaz sahaja. Ramai lagi guru-guru lain, ya. Ada yang belajar langsung, misalnya belajar daripada Dr. Al-Qari tadi, ataupun dengan siapa saja yang tersenarai nama-nama guru tadi di bawah RH misalnya begitu, ramai. Tuan-tuan dan puan-puan ambil juga dengan mereka. Dan ambil pula dengan ustaz. Ustaz ajar apa yang ustaz ambil daripada Dr. Hisham misalnya. Jadi kadang-kadang ada persamaan yang Dr. Hisham ajar dengan yang lain ajar kepada tuan-tuan dan puan-puan. Ya, maknanya apa yang ustaz ajar kepada tuan-tuan dan puan-puan mengikut apa yang ustaz ambil daripada Dr. Hisham, kemudian orang lain pula ajar kepada tuan-tuan dan puan-puan, ada persamaan. Tapi kadang-kadang ada juga perbezaan. Ada beza, ini lain. Ini lain pula dengan Ustaz Miri, lain dengan Ustaz ni lain. Jadi itulah makin berkembang Thariq tersebut. Okey. Baik. Dah faham ya maksud qiraat, maksud riwayat dan maksud Thariq. Hanya kita nak kenal nama-nama ini saja. Kalau katakan qiraat itu dah cukup, rasanya dah ingat semuanya. Kalau riwayat pun rasanya mungkin dah ingat semua namanya. Mungkin Thariq saja. So malam ni Ustaz tak nak perkenalkan lagi nama-nama Thariq yang begitu banyak. Kita sebut perkataan Thariq saja. Ya. Okey. Berapakah jumlah Thariq
yang terkumpul dalam An-Nash. An-Nash itu kitab, ya, kitab susunan Imam Ibnu Al-Jazari. Secara tahqiqnya, tepatnya berjumlah 80 torik. Ada 80 torik yang terkandung dalam kitab An-Nash. Cuma daripada 80 torik ini dia berkembang dengan kesemua imam-imam qiraat, dengan perawi-perawi menjadikan jumlah keseluruhannya sampai 980 torik. Nah, ini kalau bincangkan semua qiraat lah. 980. Bukan sedikit, jumlah yang banyak. Ini ramai yang syahid. Ya. Jadi kalau katakan Imam Asim sendiri pun dah berpuluh-puluh torik. Ya, Imam Asim berpuluh-puluh torik. Yang kita belajar, yang kita amalkan di Malaysia, di Singapura, di Indonesia, di Thailand, itu adalah salah satu saja daripada puluhan torik. Puluhan torik daripada Hafs. Jadi banyak, ya. 980 torik. Okey. Kemudian dalam ilmu qiraat ini ada disebut sebagai asyarah surah. Tadi dalam muqaddimah Datin pun ada sebut, ataupun daripada Dr. Fadilatul Syekh, Doktor pun ada sebut tentang pembahagian qiraat itu ada dua. Satu dipanggil al-asyaratus surah. Al-asyaratus surah maknanya qiraat 10 yang dilabelkan dia sebagai atau dikategorikan dia sebagai qiraat surah, asyarah surah, 10 kecil. 10 kecil. Okey. Iaitu apakah kalau kita katakan saya belajar dengan syekh tu qiraat 10 surah. Apa maksud dia? Dia cakap gitu tu. Dia kata dia belajar daripada syekh dengan qiraat 10 qiraat surah. Maksudnya ialah dia merujuk kepada pengajian dia adalah kepada 7 qiraat yang terkandung dalam matan Syatibi. Matan Syatibi. Dalam matan Syatibi, Imam Syatibi ini ulama yang alim dalam ilmu qiraat. Dia susunkan qiraat itu keseluruhannya hanya terhad kepada 7 qiraat sahaja, mengambil apa yang disusun oleh Ibnu Mujahid. Jadi dia susun 7 qiraat sahaja. Manakala 3 lagi adalah disusun oleh Imam Ibnu Al-Jazari. 3 qiraat lagi Imam Ibnu Al-Jazari dia susun dalam matan Ad-Durrah. Dalam matan Ad-Durrah Al-Mudhiyah. Jadi matan Ad-Durrah ini hanya merangkumi 3 qiraat sahaja. Maka 7 dalam Syatibi, 3 dalam Ad-Durrah menjadikan jumlah keseluruhannya adalah 10. 10 qiraat ini dilabelkan dia sebagai atau dikategorikan sebagai al-ashratus sughra. 10 qiraat kecil baru. Yang kita yang kita belajar dah bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun nak habiskan asyarah surah. Jadi jalan pintas yang telah diusahakan oleh Arhesh ini nak supaya tak nanti sampai puluhan tahun, 5-60 tahun duk fokus kepada syarah surah sahaja. Jadi bergerak serentak pendedahan kepada tuan-tuan dan puan-puan. Mungkin ada yang sempat kejar ataupun mungkin ada yang nak cuba tahu maklumat secara umum. Ya, terserah kepada keinginan masing-masing. Okey. Baik. Kemudian kalau kita pindah kepada kategori yang kedua, iaitu disebut sebagai al-ashratul kubra, adalah merujuk kepada qiraat yang terhimpun dalam matan Thayyibah. Matan Thayyibah ini mengandungi 10 qiraat sekaligus, berbeza dengan al-ashratus sughra, gabungan 2 torik. Ya, gabungan 2 torik Syatibi plus dengan Ad-Durrah. Tapi bila sebut matnut Thayyibah, ia merujuk kepada gabungan 10 qiraat sekaligus. Dan ini disebut sebagai al-ashratul kubra, qiraat 10 yang besar. Kenapa? Kerana perbincangannya, kekhilafannya, ya, kepelbagaiannya adalah melebihi daripada al-ashratus surah, banyak sangat. Ya, banyak sangat. Okey. Dan
Okey, itulah sebagai pembahagian ya al-asyarah tentang pembahagian qiraat. Ada surah, ada kubra, macam qalqalah juga ya. Ada qalqalah kubra, ada surah. Gitu. Okey. Dan ini senaraikan sekali lagi nama-nama imam qiraat untuk tetapan tuan-tuan dan puan-puan, untuk ulang kaji sekali lagi tentang nama-nama imam qiraat. Hanya setakat perawi sahaja, tak masuk di bawah itu tori. Ya, belum nak sentuh secara perinci lagi tentang tori. Kita bagi secara umum dulu. Itu namanya nafi'. Ini nama yang ada nombor ni 1 2 3 4 itu dinisbahkan sebagai qiraat. Yang bawah dia tu adalah riwayat ya. Nafi', Qalun dan Warash, Ibnu Katsir, Al-Bazzi dan Qumbun, Abu Am Ad-Duri dan As-Susi, Ibnu Amir Hisham dengan Ibnu Zakwan, Asim Syu'bah dengan Hafs, Hamzah Khalaf dan Khalad, Al-Kisai, Al-Laits dan Ad-Duri, Abu Ja'far Ibnu Wardan Ibnu Jammaz, Yaqub, Ruwais dan Rauh, Khalaful Ashir, Ishaq dan Idris. Nama-nama ini mungkin satu waktu kita dahulu sebelum daripada ini kita tak pernah dengar pun. Betul tak? Setengah bahagian kita pun mungkin tak pernah dengar pun nama-nama ini. Hafs pun mungkin sebahagian daripada kita tak pernah dengar pun nama Hafs. Tapi itulah kelebihan belajar, kelebihan menimba ilmu. Daripada tak tahu jadi tahu. Dan daripada tahu itu kita sampaikan kepada orang lain pula untuk lebih memantapkan ilmu Al-Quran. Ya? Ilmu yang berkaitan dengan ilmu Al-Quran. Sebab Ustaz cakap begitu kerana pada 20 tahun yang lampau memang Ustaz cuba tanyakan kepada pelajar-pelajar, pelajar-pelajar, awak baca qiraat apa? Dia kan tak jumpa nama tu. Tak jumpa nama tu. Dan sekarang pun mungkin sebahagian setengah-setengah tu kalau tanya pun mungkin tak jumpa nama nak sebut apa. Okey. Tapi bila kita dah dengar sekali lagi, kita dah kenal dah ingat betul-betul dah nama imam dan nama perawi. Nanti kita akan pula hafal dan disebut-sebut berulang kali tentang nama-nama tarik pula ya. Okey. Sekarang kita nak belajar tentang tarik thayyibah. Perlu kita secara asas ataupun secara ringkas Ustaz sebut tentang tarik at-thayyibah. Tarik at-thayyibah ini dinamakan tarik thayyibah. Dia sebenarnya adalah bersumberkan kitab Thayyibatun Nashr. Kitab Thayyibatun Nashr. Kitab Thayyibatun Nashr ini adalah kitab yang disusun oleh Imam Ibnu Al-Jazari yang meninggal pada 833 Hijrah. Jadi itu sebenarnya disebut Tarik Thayyibah. Kita biasa dengar Tarik Syatibi sebelum ni, bermakna Tarik Syatibi itu bukan disusun oleh Imam Ibnu Jazari tapi disusun oleh Imam Asy-Syatibi. Nah, ini sebab apa Tarik Thayyibah kita dah tahu. Dia merujuk kepada kitab. Ya, kitab yang bernama Thayyibatun Nashr. Nama-nama tarik ini banyaknya adalah bersandar kepada nama-nama kitab. Ya. Okey. Matan Thayyibah ini, ya Imam Ibnu Jazari dia buat dalam bentuk qasidah. Dia ikut seperti mana yang dilakukan oleh Imam Syatibi. Okey, Imam Syatibi juga susun cara bacaan, metodologinya, toriknya adalah dalam bentuk qasidah. Imam Ibnu Jazari pun sama. Disusun dalam matan Thayyibah disebut jumlahnya ada 1015. 1015. Maknanya kurang daripada Tarik Syatibi. Dalam matan Thayyibah ini dia merangkumi usul 10 qiraat yang dah disebutkan tadi dan juga dalam tu ada farsyuh huruf untuk 30 juzuk. Jadi sama ya, perjalanannya sama seperti mana Syatibi. Ada usul, ada farsyuh huruf. Farsyuh huruf ni maknanya dia akan susun dalam surah Fatihah, surah Al-Baqarah, surah Al-Imran dan seterusnya. Tempat-tempat atau kalimah-kalimah yang berbeza bacaan di kalangan imam-imam qiraat. Itu disebut sebagai farsyuh huruf. Ya. Tapi kalau usul, dia adalah satu kaedah, satu metodologi. Yang mana kaedah ini adalah diguna ataupun dirujuk untuk bila mana kita baca Al-Quran, setiap ayat yang ada usulnya, setiap ayat yang kita baca ada usulnya
ya. Tapi fasih huruf ni dia bertebaran, ada sikit dalam Fatihah, ada sikit dalam dalam Baqarah dan seterusnya. Okey, ini sebagai contoh daripada Ustaz sebut tadi. Jadi inilah bentuk qasidah, bentuk qasidah. Tapi tak sama qasidah yang disusun oleh Imam Syatibi. Bezanya Imam Syatibi, kalau kita perhati qasidah Imam Syatibi, hebatnya Imam Syatibi, dia susun akhir qasidah itu, setiap rangkap tu semuanya berakhir dengan la 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 la. Tapi Imam Ibnu Al-Jazari dia berubah-ubah. Tetapi dia mengikut rangkap yang pertama, contohnya basmalah baina surataini bi nasaf, itu huruf fa, dun fiq raja wasil fasha wa an khalaf, itu pun fa. Jadi bunyi tu masih sedap lagi lah. Kan? Yang bawah pula faskut fasil wal khulfu kam himan jala, berakhir dengan la, waqtir lisakiti fi wainu wala. Jadi berakhir juga dengan la. Kalau tengok yang bawah sekali, wa in wasaltaha bi akhiris suwar, berakhir dengan ra, fala taqif wa ghairuhu la yuhtajar, juga berakhir dengan ra. Masih lagi indah qasidahnya, yang mana dia meraihkan rima-rima hujung dia tu. Tapi hebat Syatibinya, semuanya bayangkan 1173 matan ataupun bait itu berakhir dengan huruf yang sama. Okey. Contoh nak bincang yang ni, kena tengok syarah lah. Ini panjang pula lah yang ni. Mungkin RH Qiraat Center buat pula kelas apa? Syarah matan Thayyibah. Okey, kealiman Ibnu Jazari dalam ilmu qiraat begitu tinggi, menjadi rujukan ulama zamannya. Dia pula kuasai sanad Al-Quran daripada guru Al-Quran tersuhur di Damsyik, di Madinah dan juga di Mesir. Pengembaraan dia lebih meluas, alhamdulillah. Dengan pengembaraan tersebut, dengan kealimannya, dia telah mengambil ataupun mengiktirafkan 3 lagi qiraat, di mana Abu Ja'far, Ya'qub dan Khalaful Ashir itu adalah termasuk daripada qiraat yang mutawatirah juga, ya. Okey, baik, selesai secara ringkas tentang pengenalan Thayyibah itu sendiri. Okey, Ustaz suka nak perkenalkan semula Asim, sebab kita nak belajar Asim kan, belum belajar qiraat yang lain lagi. Kita kenal Asim sekali lagi kerana dalam Asim ini dimasukkan nama-nama guru dia, nama-nama murid dia, itu ada kaitan dengan Tariq nanti. Nama Asim Abu An-Najud Al-Asadi Al-Kufi, yang dikenali sebagai Abu Bakr. Dia dipanggil Abu Bakr, dan dia adalah tabi'in yang rapat dengan sahabat. Mana dekat dengan sahabat, dan dia juga bertemu dengan ramai di kalangan sahabat itu semasa hidupnya. Tak ada yang tahu tarikh lahirnya, tak dapat dipastikan tarikh lahir Imam Asim ini. Meninggalnya di Kufah, macam-macam pandangan tentang kewafatannya bila. Ada yang kata wafatnya ketika dalam perjalanan ke Syam, iaitu pada akhir 127 Hijrah. 127 Hijrah. Ada yang kata 128, bezanya 1 tahun. Ada pula kata 129 Hijrah. Ya. Jadi dia adalah tabi'in. Okey. Dan ini nama guru-gurunya, supaya kita tahu tarikhnya nanti nak sampai kepada Rasulullah, cabarnya ikut mana. Jadi kita kena kenal guru, dia. Dan nanti kita kena kenal pula murid dia. Antara gurunya ialah Abu Abdurrahman dan juga Abdullah bin Habib As-Sulami. Kemudian juga Abu Maryam Zir bin Hubaish. Situ buat zur, Ustaz baca Zir Al-Hubaish Al-Asadi. Abu Amr Sa'ad bin Ilyas Asy-Syaibani. Jadi ada beberapa guru yang menjadi guru kepada Imam Asim. Jadi mungkin perkara ini tuan-tuan puan-puan sebenarnya boleh mencari dalam internet, banyak sangat ya perbincangan tentang biografi Imam Qiraat.
Tapi kalau nak baca sendiri mungkin tak terbaca, jadi kita kongsilah di sini. Sekurang-kurangnya boleh dengar ya. Ada suka mendengar, ada yang suka membaca. Baik, kemudian kita tengok siapa pula murid dia. Antara murid yang mengambil qiraat atau kita sebagai istilah sebagai anak muridnya ialah Aban bin Tawlab 141 Hijrah, Muhammad bin Salamah dan juga Sulaiman bin Mahran al-A'mash. Murid dia. Ini murid yang terkenal lah, bukan 3 orang je yang ngaji dengan Imam Asim, ramai lagi yang ngaji. Ini antara muridnya yang terkenal. Tetapi di sana ada muridnya yang lagi terkenal. Iaitu yang paling masyhurnya ialah Abu Bakar Syu'bah bin Ayyash. Abu Bakar Syu'bah. Ini rasa dah ramai kenal Syu'bah. Merupakan periwayat pertama kepada Asim. Dan Abu Umar Hafs bin Sulaiman Al-Mughirah. Lagilah ramai kenal. Siapa dia? Hafs bin Sulaiman. Yang merupakan periwayat kedua kepada Imam Asim. Okey. Jadi ini yang terkenal dan mereka inilah yang disebut atau diletakkan sebagai perawi bacaan kepada Imam Asim. Okey. Dari segi bacaan, kita lihat pula apa kata ulama-ulama tentang Asim. Dari segi bacaan ni dia seorang imam qiraat yang berjaya gabungkan lancaran bacaan Al-Quran, sebutannya, tajwidnya dan merupakan syekh besar di Kufah. Sebab tu kita sebut Asim Al-Kufi, kan? Asim Al-Kufi, ulama besar di Kufah. Dan menjadi tempat tuju para penuntut, sangat fasih, seorang mubtin, suaranya merdu, soleh dan juga thiqah. Itu antara yang disebut-sebut oleh ulama-ulama tentang pribadi Imam Asim. Katanya, Asim pernah berkata kepadaku, Asim cerita kepada Ibnu Ayyash, tapi tanpa riak lah, bukan nak menunjuk-nunjuk, nak cerita tentang kelebihan yang Allah Ta'ala bagi kepada dia, nikmat yang Allah Ta'ala bagi kepada dia. Dia kata, aku jatuh sakit, 2 tahun jatuh sakit. 2 tahun jatuh sakit tu, kita fahamlah, ya, bila sakit tu, mungkin, ialah sudah pasti dia amat berbeza dengan waktu sihat. Nak baca Quran pun mungkin tak larat. Nak mengajar dan sebagainya, pergerakan terhad dan ada banyak yang terhalang. Tapi Imam Asim diuji sakitnya selama 2 tahun. Kita 2 hari pun rasa pening dah. Aku baca Al-Quran, selepas daripada dia sembuh, aku baca Quran dan satu huruf pun tiada kesalahan. Maksudnya itu adalah anugerah Allah Ta'ala bagi kepadanya, ingatan dia tu masih kuat. Ya? Itu kelebihan yang Allah Ta'ala bagi kepada Imam Asim. Sebab penyakit ni macam-macam. Kadang-kadang datang penyakit jadi lupa. Memori jadi lost. Jadi tak ingat. Yang lepas-lepas jadi tak ingat. Ada pula juga yang tak ingat waktu sekarang tapi masih ingat yang dulu pun ada juga. Macam-macam jenis penyakit. Tak pernah, katanya Abu Ishaq As-Subai, dia kata tak pernah aku lihat seorang qari sangat hebat seperti Asim. Ini adalah apa? Adalah pujian oleh ulama tentang Asim. Katanya beliau mengambil bacaan tersebut secara musyafahah dan talaki terus dari mereka melalui 2 jalan, iaitu melalui Abu Abdurrahman As-Sulami. Ini nak bagi tuan-tuan dan puan biar nampak tarik ataupun aliran bacaan, atau kita kata sanad lah ya. Silsilah sanad bacaannya nak sampai kepada Rasulullah ada 2 jalur. Iaitu jalan yang ambil daripada Abdurrahman As-Sulami, yang ambil pula daripada Sayyidina Ali bin Abi Talib, yang ambil pula daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian satu lagi melalui Zir bin Hubaish Al-Asadi, yang daripada Abdullah bin Mas'ud dan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu silsilah sanad daripada Asim naik ke atas. Terusnya tuan-tuan dan puan, Ustaz mungkin akhirikan dengan riwayat ringkas Imam Hafs, yang mana Hafs ini adalah merupakan periwayat qiraat Imam Asim yang terkemuka. Nama beliau ni ialah Abu Umar Hafs bin Sulaiman bin Al-Mughirah bin Abu Dawud Al-Asadi Al-Kufi Al-Bazzar
Al-Ghadiri. Lebih dikenali nama Hafs yang lahirnya di Kufah juga tahun 90 Hijrah. Meninggal pada tahun 180 Hijrah. Dan merupakan periwayat kepada Asim paling alim, ambil pembelajaran qiraat daripada guru secara musyafahah, talaqi, dan juga pernah menduduki kota Baghdad dan Mekah sekaligus menjadi muqri. Itu adalah orang panggil pangkat besar, ya. Perkataan muqri itu pangkat besar kepada orang yang alim tentang ilmu qiraat. Semua qiraat dapat gelaran muqri yang terkenal. Dan dia pernah kata kepada Imam Asim, cerita ini pernah Ustaz sebut sebelum daripada ini. Untuk tuan-tuan dan puan-puan faham, untuk tuan-tuan dan puan-puan faham, kenapa boleh berlakunya pelbagai torik, pelbagai qiraat, pelbagai riwayat. Kita boleh bersandar kepada cerita ini. Ya. Katanya kepada Asim, dia macam bertanya kepada Asim. Dia kata bacaan wajah-wajah qiraat Abu Bakar yang kita panggil Syu'bah itu, dia kata tak samalah dengan bacaan aku. Bacaannya tak samalah dengan bacaan aku. Sebab Hafs tahu Syu'bah pun juga ambil daripada Asim. Jadi jawabnya Asim, aku bacakan kepadamu seperti mana dibacakan kepadaku oleh Abu Abdurrahman As-Sulami daripada Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Kan tadi dah ceritakan. Sanad Imam Asim itu ada dua kan? Ada dua yang besarlah. Yang besarnya ada ikut jalan Abdurrahman As-Sulami, ada ikut jalan Zir bin Hubaish. Jadi yang boleh berlaku perbezaan itu kerana Imam Asim ajar kepada Hafs mengikut apa yang diambil daripada Abdurrahman As-Sulami. Rupanya Abdul Rahman As-Sulami ajar kepada Imam Asim itu tak sama dengan apa yang diajar oleh Zir bin Hubash kepada Asim. Adakah Zir bin Hubash itu dengan Abdul Rahman As-Sulami mereka cipta ataupun buat ataupun ada-adakan bacaan tersebut mengikut kemahuan masing-masing? Tak, kerana mereka ini juga mengambil daripada sahabat-sahabat yang berbeza-beza. Yang berbeza-beza, ada yang ambil daripada Saidina Ali, ada yang ambil daripada Abdullah bin Mas'ud, ada yang ambil daripada Uthman bin Affan, ada yang ambil daripada Ubay bin Ka'ab. Jadi berbeza-beza. Dan kerana sahabat-sahabat tadi juga mengambil daripada Rasulullah juga tak sama antara satu sama lain. Yang cerita kita pernah sebut sebelum daripada ni, kes ataupun peristiwa antara Umar Al-Khattab dengan Hisham bin Hakim berlaku sedikit pergaduhan. Ya, kerana bacaannya berbeza. Sedangkan Rasulullah masih hidup. Saling mengata aku yang betul, engkau salah dan sebagainya. Jadi kata sambungan Imam Asim lagi, dia kata aku bacakan kepadanya Imam Syu'bah ini adalah mengikut apa yang diajar kepadaku oleh Zir bin Hubash. Zir bin Hubash daripada Abdullah bin Mas'ud. Ikut sahabat yang Abdullah bin Mas'ud. Jadi ada di sini berbeza, Ali dengan Abdullah bin Mas'ud ada sedikit perbezaan bacaan yang mereka ambil daripada Rasulullah SAW. Jadi jelas, tuan-tuan dan puan-puan boleh faham sekarang ini kenapa boleh berlakunya perbezaan tadi mengikut gurunya yang berbeza. Ya, lagi banyak guru, lagi banyak perbezaan tersebut. Okey. Baik, murid-muridnya Imam Asim, Husain bin Muhammad Hafs Al-Marwazi, Sulaiman bin Daud Az-Zuhri, Amr bin As-Sabah, ini Hafs ya, Ubaid bin As-Sabah. Ini nama-nama kena orang panggil tengok ataupun perhati betul-betul. Sebab inilah yang mengeluarkan torik-torik. Husain bin Muhammad Al-Marwazi, Sulaiman bin Daud Az-Zuhri, Amr bin As-Sabah, ataupun kita kenal dengan Ibnu As-Sabah, Ubaid bin As-Sabah, juga sama Al-Fadl bin Yahya Al-Ambari, Abu Shu'aib Al-Qawwas, dan lain-lain lagi lah. Akan ada lagi, kita akan tengok Amr bin As-Sabah, ataupun di bawah tu pula ada pula nama-nama yang lain pula terkeluar ataupun yang terpapar. Di bawah mereka ini ada pula nama-nama lain pula. Di bawah nama itu ada pula nama-nama lain pula. Jadi begitulah, makin bawah lagi banyak ya, bercabang-cabang. Okey, jadi sanad bacaan beliau bersambung kepada Rasulullah ini melalui Asim daripada Abdurrahman As-Sulami, daripada Saidina Ali bin Abi Talib daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan beliau adalah murid yang paling banyak mengetahui bacaan Imam Asim kerana dia berulang kali talaki dengan Imam Asim. Of course. Guna sikit of course lah pasal dia anak tiri, ya.
anak tiri kepada Imam Asim. Dia mengambil kesempatan dengan anak tiri tu. Bapa tiri ya. Kadang-kadang susah juga ya. Kadang-kadang dalam keluarga tu ngajar orang lain tu banyak. Nak mengajar dalam keluarga tu mungkin tak sempat. Tapi Imam Hafs mengambil kesempatan yang banyak bertalaki dengan Imam Asim. Sebab itu dia kata beliau ini banyak mengetahui bacaan Asim. Ya. Kerana dia berulang kali bertalaki dengan Asim, maka terbitlah selepas daripada kewafatan beliau torik bacaan Imam Hafs berbagai turuk. Kerana dia berulang kali baca dengan Asim, dan Asim memberi sentiasa beri menambahkan bacaan, berbagai bacaan. Sebab Asim pun ramai juga gurunya. Ya. Jadi disebab itulah maka di bawah Hafs itu banyaklah murid-murid Hafs, ya, murid-murid Hafs yang menjadi torik-toriknya. Ajar pada ini lain, ya. Okeylah. Saya rasa sekarang dah 9.33. Jadi kita sampai 9.30. Sebagai mukaddimah untuk hari ini, dan ada beberapa mukaddimah jugalah sebagai pengenalan tentang latar belakang kepada imam-imam dulu, terpaksa Ustaz sampaikan supaya nanti tuan-tuan dan puan-puan jelas, sebab nanti bila dah jauh bincang pasal Thoriq Thayyibah, kira-kira yang lain, yang Qalun ke, yang Warash ke, apa semua tu, benda yang asas dah clear, so senanglah ya. Itulah antara target Ustaz ataupun harapannya seperti itu. InsyaAllah semoga ada manfaatnya ya. Jadi Ustaz rasa setakat itu dulu, dan akan datang kita akan sambung nak mengenali pula sedikit siapa dia Imam Syatibi, dan kita mengenali pula sekali lagi siapa dia Imam Ibnu Al-Jazari secara terperinci ya. Okey. Baik, wallahu a'lam. Di setakat itu dulu. Terima kasih kepada semua yang dapat bersama-sama pada malam ini. InsyaAllah ada masa ataupun mudah-mudahan diberi kesihatan, keafiatan. Sebenarnya Ustaz ni kepala ni macam berpusing-pusing sikit, tapi oleh kerana dah berkali-kali tangguh, rasa macam tak kena pula nak tangguh lagi ya. Jadi alhamdulillah atas doa semua kita dapat on jugalah pada malam ini. Rasanya dah tiga empat kali dah rasa pas tangguh. Sebab sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan semua, ya, pembentangan Thoriq Thayyibah perlu kepada study yang banyak, itu secara terus terang, kerana orang panggil sebelum daripada ini Ustaz banyak hanya membentangkan Syatibi, itu tak ada masalah, slide pun dah ada, tambah sikit. Ini from zero ni dia banyak kena buat ya. Jadi insyaAllah doakan semoga dipermudahkan. Okey, wallahu alam, setakat itu dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-lail wa atraf an-nahar waj'alhu lana hujjah ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustaz. Terima kasih Ustaz. Ya. Terima kasih. Malam ni ada 75. Macam tu lah.